Okey. Kemudian tuan-tuan, kenapa yang saya nak cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri ni? Saya nak cerita pada tuan-tuan sebab ada beberapa hukum. Hukum yang pertama sekali ialah melayan tetamu. Melayan tetamu. Melayan tetamu itu sangat-sangat dituntut di dalam agama. Sama ada tetamu itu dijemput ataupun tidak dijemput. Tetamu yang dijemput tu apa? Kita buat kenduri kahwin, kita panggil orang. Layan tetamu. Kita buat doa selamat, kita panggil orang masjid mai datang makan di rumah. Itu nama dia tetamu. Tetamu yang diundang. Yang kedua, tetamu yang tak diundang. Tiba-tiba aja tercungoi depan pintu pagar. Assalamualaikum. Tiba-tiba aja sampai. Kak PA. Bila datang? Baru sampai. Buat apa datang? Tanya pula. Saja nak ziarah kamu, masuklah Kak PA. Itu nama dia tetamu yang tak diundang. Satu tetamu yang diundang, satu tetamu yang tak diundang. Apa yang kita nak buat dengan tetamu ini? Kena raih. Nabi kata, kalau kamu ni orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, beriman pada Rasul, kamu hendaklah memuliakan tetamu kamu. Dhif dalam bahasa Arab disebut dhif, tetamu ni. Dalam bahasa Melayu disebut DJ dhif. Jadi tuan-tuan, kena layan sama ada dia dijemput atau tak dijemput. Layan tetamu tu apa? Yang pertama, bagi dia makan. Kalau boleh apa yang istimewa, bagi dia makan. Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya 3 hari dia duduk di rumah kita. Layanan bagi makan pada dia 3 hari. Nabi kata jangan sampai 4 hari kalau kamu duduk rumah orang. Kerana duduk atas rumah orang lebih daripada 3 hari, itu dah dikira sedekah daripada tuan rumah. Islam tak suka orang minta sedekah. Sebab tu 3 hari aja. Masuk hari keempat tak payah layan, pun tak apa-apa. Hari ketiga yang pertama tu, 1, 2, 3 yang pertama kena layan. Makanan yang hebat sikit. Dia sebagai tetamu, kena layan dia. Yang kedua, kena lawan bercakap dengan dia. Apa maksud lawan bercakap? Bukan berdebat, bukan bergaduh. Lawan bercakap maknanya bagi dia seronok bercakap dengan kita. Dia tanya sepatah, kita jawab 5 patah. Jangan dia tanya 5 patah, kita jawab sepatah. Cantik rumah kamu ya, man. Cantik betul lah rumah kamu. Biasalah. Anak-anak tak ada. Mana? Semua tinggal kamu berdua je. Tinggal kita berdua je lah. Sudah. Ini kereta kamu baru ambil, man? Baru semalam. Itu tanda-tanda dia tak mulayan tetamu, tuan-tuan. Sepatutnya cantik rumah kamu, man. Pandai kamu cari color. Allah, yang tu isteri aku cadangkan, warna itu anak aku cadangkan, yang itu aku cadangkan, campur-campur sekali, jadilah rumah kami ni warna-warni, macam sekolah tadika, man. Jadilah. Itulah tanda-tanda melayan tetamu. Kita bercakap dengan dia lebih, bukan dia yang lebih, kita diam. Itu tak meraihkan tetamu. Yang ketiganya, tunjuk pada dia tandas. Kalau kamu nak ke tandasin, jalan depan sikit, belok ke kanan tu dapur tu, itulah tandas. Tapi aku nak bagi tahu pada kamu, tandas rumah aku tu tandas duduk ya. Bagi tahu. Sebab mungkin rumah dia tandas mencangkung. Tandas rumah kita jenis tandas duduk. Ada orang tak biasa. Kamu jangan pula duduk mencangkung atas tandas duduk tu, kan terpeleot kaki kamu orang. Setengah orang bila sampai dekat tandas duduk, dia duduk mencangkung pula atas tandas tu. Sebelum dia duduk tu dia fikir dulu, sebelum aku duduk siapa duduk ya? Geli kita dia. Itu yang dia berdiri duduk atas tu. Duduk licin tuan-tuan, kaki terjulih masuk dalam lubang. Bomba dengan ambulans datanglah petang. Bukan setakat ambulans dengan bomba datang, satu kampung datang. Kenapa? Kaki masuk jamban. Kan malu tu tuan-tuan, sebab tu sunat atas kita bagi tahu cara nak pakai tandas tu macam mana, cara nak guna jamban tu macam mana. Sunat. Yang keempat kepada dia, tunjukkan tempat tidur. Yang kelima, bermanis muka dengan dia. Ini adalah cara-cara melayan tetamu. Kalau hari keempat dia tak balik juga, maka tiada dijamu pun tak apa dah. Sunat saja jamu. Dia jadi sedekah. Pagi-pagi dia buka tudung, tinggal meja je. Apa pun tak ada bawah. Kak, makanan tak ada ke sarapan ni? Kami hari Ahad memang kami tak makan pagi. Atau saya nak makan apa? Terpulang kamu pula. Itu kalau orang yang faham, dia kata tak apalah kak, saya nak balik dah. Tapi orang hak bengong, dia tunggu juga tuan-tuan. Jadi itu
Yang pertama, meraihkan tetamu disuruh. Yang kedua, apa hukum yang kedua? Yang kedua daripada kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan tentang bahawa suratul Fatihah adalah ibu kepada segala ubat. Sebab Nabi bertanya kepada Abu Sa'id, daripada mana kamu tahu surah Al-Fatihah ini ubat? Kata Abu Sa'id, saya tak tahu, saya main baca ya. Tiba-tiba jadi pula. Dia tak tahu pun surah Fatihah itu adalah ubat. Dia baca saja. Rasulullah kata, wahai Sa'id, aku nak bagi tahu pada kamu, surah Fatihah ini adalah ibu kepada segala ubat. 7 kali je tuan-tuan. Sakit kepala ke, ambil air, baca 7 kali suratul Fatihah, minum. Ambil air, sedukkan dalam mulut, baca surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah. 1 ayat dalam surah Waqi'ah tu baca. La yasuddauna anha wa la yunzifun. Ambil, sedut surah Al-Fatihah 7 kali. Ubat sakit kepala sapu sini. Surah Al-Fatihah. Anak menangis tengah malam. Tiap-tiap malam. Asal jam 12 menangis. Asal menangis jam 12. Hai, unsin ustaz. Dah malam kami tak tidur ustaz. Asal pukul 12 menangis. Asal pukul 12 menangis. Letih. Ambil Al-Fatihah dibaca, baca pada bedak sejuk dengan air, tuan-tuan tempekkan di muka cucu tuan-tuan. Insya-Allah diam budak tu. Yang ni orang Kuala Kangsar telefon saya kata buat 7 kali Fatihah, surah Fatihah dan campur bedak sejuk, tampung. Seminggu lepas tu dia kata, ustaz dah buat ustaz, tak maunya berhenti menangis ustaz, lagi kuat lagi ada, kata dia. Saya tanya, abang baca macam mana? Macam ustaz cakap lah, Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah dia macam. Memanglah tuan-tuan. Doa Al-Fatihah, Al-Fatihah sampai tobatlah hum tak jadi. Orang suruh baca suratul Fatihah, bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kena fahamlah. Yang ketiga, hukum minta upah mengajar orang baca Quran. Dalam hadis ini, sahabat-sahabat tak berani nak makan kambing tu. Sebab Abu Sa'id baca Quran, ambil upah, minta pula. Dalam hadis ini terang-terang menunjukkan bahawa ustazah boleh tetapkan bayaran yuran berapa ringgit untuk mengajar anak tuan-tuan baca Quran. Tak jatuh harap. Berapa ustazah sebulan mengajar anak saya baca Quran? Tak mahal, RM50 satu hari sebulan. RM50 sebulan seorang. Ustazah zaman sekarang dah berkira. Zaman dulu kami bagi kayu api je. Orang dulu kalau baca Quran, upahnya kayu api. Upahnya bawa air isi dalam tempayan rumah ustaz. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tidak dah. Boleh ustazah, ustaz, minta upah bayaran baca Quran. Boleh? Serupalah tuan-tuan jadi cikgu, tuan-tuan jadi imam. Tak apa, minta. Saya bagi gaji awak jadi imam di kampung kami 1,800 sebulan. Boleh? Baik, saya terima. Tak apa. Ustaz, boleh tak datang di rumah mengajar kami sekeluarga baca Quran? Berapa ustaz cah sebulan 3 kali?